Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Dr. Osman dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kumpulan Tiliman K3 ingin membentangkan satu proyek kami, iaitu projek peternakan hospis. Itu saya ingin menaikkan alih bulan kami, iaitu pengambil projek kami KFLAN Alex sebagai pengurus pemasaran, Jadi sebagai pengurus keuangan dan saya sebagai Muhammad Karim sebagai pengurus sumber manusia. Pertama kali pemilihan peternakan hospis ni dipilih adalah kerana beberapa faktor ini, iaitu pertama itu terdapatnya tanah terbiar yang ada di kawasan tapak projek kami, menyebabkan kami memilih peternakan hospis ini sebagai satu pendapatan yang akan menjadikan tanah tersebut boleh diusahakan. Kemudian yang keduanya adalah kurangnya individu ataupun peternak yang mengusahakan hospis. Kalau kita tinggal sekali di kawasan utara ini hanya ada beberapa syarikat dan badan kerajaan yang mengusahakan peternakan hospis. Ini adalah kerana harga kos peternakan yang mahal. Yang ketiganya adalah harga yang mahal. Untuk harga yang mahal ini adalah kerana hospis hanya kurang dipasarkan di kawasan ini, menyebabkan permintaan terhadap hospis adalah terlalu kurang. Yang keempat adalah import yang tinggi, iaitu kebanyakan daging yang ada di negara ini kebanyakannya diimport dari negara-negara luar seperti Australia dan Namibia. Misi projek kami adalah seperti berikut. Yang pertama ialah ingin memperkenalkan secara luas daging hospis kepada penduduk tempatan. Ini kerana ada salah persepsinya penduduk tempatan bahawa daging hospis ini hanyalah untuk dihidangkan di hotel mewah, restoran, dan hanya segelintir yang makan daging hospis. Yang kedua, sebenarnya kami adalah untuk meningkatkan pengeluaran dengan peternakan hospis ini yang akan diusahakan secara komersial. Mungkin kami akan meningkatkan pengeluaran sehingga membolehkan agar hospis ini lebih berpatutan. Objektif dari kami iaitu menggunakan import seperti yang saya beritahu tadi. Kebanyakan yang import dari negara kita adalah diimport dari negara luar. Yang kedua adalah mungkin dengan adanya peternakan hospis ini, kami akan menjadi salah satu syarikat yang akan menjadi kritis kepada peternakan hospis. Dengan ini memandang individu atau organisasi yang berminat ingin membesarkan hospis bolehlah masuk kepada syarikat kami. Yang ketiga adalah menjadikan ladang hospis sebagai rujukan. Yang saya kata tadi, mungkin kami akan boleh memberi bimbingan, tunjuk ajar dan latihan yang berguna untuk peternak dan individu yang minat. Kemudian objektif bagi kami adalah ingin memenuhi kebutuhan daging merah yang ada di pasar sekarang. Ini kerana kebanyakan daging yang ada di pasar sekarang kebanyakan ada lembu, ayam, dan mungkin dengan mempromosikan daging hospis yang akan kami buat ni, kita akan dapat menambah lagi daging-daging di pasaran. Projek kami adalah pertama yang memajukan ekonomi tempatan. Ini kerana kebanyakan tempatan kita sekarang ni kurang mencuburi dalam bidang pertanian. Lebih lagi peternakan, kerana mereka salah anggap yang
projek berdasarkan pertanian kurang membawa keuntungan. Yang kedua, alternatif untuk meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, menghasilkan berbagai produk. Dengan ada peternakan osis ni, dia bukan saja untuk boleh menjual hasil dagingnya, tapi dalam masa sama kami juga akan menghasilkan berbagai produk lain seperti keratangan, menjual telur. Ini pula lokasi dan projek kami. Lokasi projek kami ialah Bilat 1411 mungkin 11 Ladang Barat, daerah Jawi, dekat Seberang. Keluasan ladang kami berukuran 22 ekar. Buat permulaan ini kami hanya akan membuka seluas 19 ekar kerana kami kekurangan bajet. Tanah tersebut adalah tanah kerajaan dan kami telah bincang dengan pejabat tanah untuk menyewa tanah tersebut dengan yuran RM905 untuk setahun atau RM35 untuk 1 hektar. Dan yang seterusnya saya serahkan kepada Saudara Azlan. Terima kasih, Pak. Okey, selanjutnya saya akan mengatakan tentang pasaran dan pemasaran. Pasaran ini terdiri daripada 4 unsur utama, iaitu place yang ini sasaran kami ialah di utara Semenanjung. Saya dapati kumpulan kami dapati bahawa di utara Semenanjung hanya tidak terdapat banyak penjualan hasil daging ostrich. Ini kerana yang memasarkan hanyalah daging yang dijualkan daripada ladang ibu ternak sendiri tersebut. Lepas tu harga, yang ini price, harga yang terlalu tinggi menyebabkan pasarannya kurang menggalakkan. Dan ini harga sekilo ostrich ialah antara RM25 hingga RM30. Harga yang terlalu mahal hanya menjadi sasaran daripada golongan yang mewah. Selalunya sebab itulah pengeluar akan memasarkan daging ostrich ke hotel-hotel dan restoran mewah. Lepas tu produk iaitu seperti daging, bulu, kulit. Kita dapati bulu ostrich sangat berpotensi untuk dimajukan dalam industri fashion. Kalau kita lihat di negara-negara luar seperti di Eropah, Australia, industri fashion yang menggunakan bulu ostrich sangat berkembang dengan baik. Lepas tu kulit dia sangat mahal. Pernah dicatatkan sepasang kasut yang telah digunakan oleh Presiden Afrika yang lalu, iaitu yang Cinderella berharga RM18,000 sepasang. Promosi pula kami akan menggunakan seperti elemen-elemen menggunakan kain rentang, jualan secara langsung dan pengiklanan. Dan yang terbaru menggunakan website. Relax contohnya. Dan ke hayat projek pula, oleh disebabkan kami menjalankan peternakan ostrich, kami memilih antara 10 hingga 15 tahun. Ini disebabkan risiko-risiko yang tidak akan dijangka. Sepertinya selalunya peternakan ini mengalami masalah di dalam kesehatannya. Seperti yang terbaru ni, virus influ yang menyerang unggas dan ayam, yang menyebabkan banyak haiwan tersebut dimusnahkan di Malaysia. Ostrich juga walaupun dia suka mendapat jangkitan, tetapi kami masih juga memilih jangka hayat antara 10 hingga 12 tahun. Sampai itu disebabkan oleh faktor sewa tanah. Sebabkan kami hanya sewa tanah berharga RM945 sebulan, pihak daerah Jawi mencadangkan kami supaya untuk menjalankan projek ini secara sementara. Disebabkan kalau berlaku keadaan yang tidak diduga seperti kerajaan ingin mengambil semula tanah tersebut, kami terpaksa memulakannya kembali tanpa sebarang pemasan. Projek yang kami jalankan adalah sementara. Spesifikasi perancangan seni bina dan kejuruteraan. Dalam kawasan peternakan ostrich tersebut, kami hanya mendirikan 7 kandang
Iaitu 5 kandang utama dan 2 kandang untuk anak usia yang baru menetas. Dalam kawasan tersebut, kami mendirikan bilik kawalan yang terdiri daripada dalam bilik tersebut mempunyai mesin handling, hatching dan incubator. Peralatan tersebut berusaha untuk pengaraman dan penetasan ostrich. Yang ini suhu yang dikawal akan menghasilkan ostrich yang bermutu. Untuk pejabat pengurusan ini untuk tujuan pengurusan dalaman dan luaran. Lepas tu kawasan juga adalah pepagar. Disebabkan rajuan ostrich yang mampu berlari selaju 70 km sejam, kalau tidak dipagar akan menyebabkan ternakan itu berkeliaran. Keperluan kerja projek, iaitu tenaga kerja, kami hanya menggunakan 2 orang tenaga kerja, iaitu daripada di kalangan anak tempatan. Lepas tu dana projek ni berusaha untuk menjalankan sesuatu projek. Kalau perancangan yang bagus tetapi dana projek tiada, maka projek tidak akan dapat dijalankan. Peralatan dan kelengkapan seperti mesin yang telah dinyatakan tadi dan maklumat ternakan yang terkini untuk memajukan lagi ternakan kami. Belanjawan dan anggaran. Oleh kerana kami memulakan peternakan ini secara tidak terlalu besar, kos yang kami anggarkan sebanyak 250,000. Kos-kos tersebut boleh dilihat di skrin tersebut. Okay. Perolehan modal. Okey, saya silakan kepada Mr. Lim. Selamat pagi Dr. Osman dan rakan-rakan semua. Seterusnya, bagi aspek perolehan modal, syarikat kami akan mendapatkan pembiayaan dari Bank Pertanian Malaysia. Jadi jumlah pinjaman adalah sebanyak 450,000. Jika peruntukan ini tidak mencukupi, syarikat kami adalah setuju bahawa setiap rakan kongsi syarikat akan menyumbangkan simpanan persendirian untuk menghadapi kontingensi-kontingensi yang bakal dihadapi. Seperti yang sedia maklum bahawa syarikat kami ialah syarikat Ternak Jaya yang didaftar di Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai pelabuhan. Jadi dalam peternakan ostrich, aspek-aspek untuk diberi perhatian adalah banyak. Di antaranya dalam pengurusan peternakan, aspek makanan dan minuman hendaklah dititik beratkan. Yang kedua, pengurusan tempat mestilah bersih untuk mengelakkan sebarang penyakit yang mungkin merebak. Di samping itu, penyelenggaraan bilik kawalan juga hendak diketatkan. Dan bagi aspek proses penyembelihan, ia akan dijalankan di pusat sembelih kerajaan. Jadi bagi perancangan masa depan syarikat kami, rakan kongsi syarikat-syarikat telah setuju untuk memperbagaikan jenis ternakan yang lain jika diizinkan, dan jika peternakan ostrich ini dapat dijayakan. Selain daripada itu, syarikat kami juga ingin memperkembangkan peternakan ostrich ini sebagai salah satu projek pelancongan, iaitu agrotourism. Dengan itu, syarikat kami harap dapat menambahkan keuntungan syarikat khasnya dan juga pendapatan negara hamnya.
Untuk memperkembangkan perniagaan ini, kami berhasrat untuk menambahkan keluasan kandang juga. Sebab memandangkan juga kandang tersebut lebih agak kurang sikit. Risiko dan halangan. Antara risiko dan halangan yang dihadapi adalah harganya mahal, kurang promosi, kematian anak burung Australia yang tinggi, dan juga kurang kepakaran. Jadi sebagai penutup, objektif kami ialah ingin usulkan projek ini yang mempunyai kebaikan kepada semua golongan masyarakat, sebab daging Australia adalah satu bekalan makanan yang berprotein tinggi, dan juga harapnya akan memanfaatkan kepada negara dengan mengurangkan import hasil pertanian. Sekian, terima kasih.